Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Anis binti Amran bersama ahli kumpulan saya, Awatif Auni binti Zamri, Fatin Ruzana binti Syahrul Zaidi dan Auna Nashrah binti Ahmad Nizar. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang tajuk Bintang Menurut Al-Quran dan Sains, satu analisa. Apa itu bintang? Bintang ialah berbola plasma agregasi yang sentiasa bersinar dan merupakan berbola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti mereka sendiri. Cahaya bintang terhasil dari tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras, di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan tenaga. Bintang terdekat dengan bumi ialah matahari. Terdapat berbilion-bilion bintang lain selain matahari, namun ia hanya tampak jelas pada waktu malam kerana pada waktu siang cahaya matahari yang lebih terang akan menghalang cahaya dari bintang-bintang lain. Dalam sains, bintang adalah berbola gas bercahaya. Penjelasan perspektif tentang bintang juga ada dalam Al-Quran yang mana bintang juga mengalami fasa lahir, muda, dewasa dan mati. Semua bintang menghabiskan sebahagian besar kewujudannya sebagai bintang jujukan utama yang didorong oleh pelakuran nukleus hidrogen ke helium di mana di dalam teras bintang. Walau bagaimanapun, bintang yang berlainan jisim mempunyai sifat yang sangat berbeza pada pelbagai peringkat perkembangannya. Nasib utama bintang yang lebih besar adalah berbeza dengan bintang yang lebih kecil seperti kecerahan dan impak terhadap persekitaran mereka. Oleh itu, ahli astronomi sering mengelaskan kumpulan bintang mengikut jisim. Seterusnya, proses kejadian bintang. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada kepulan gas hidrogen dan debu angkasa yang berbentuk nebula. Apabila debu dan gas berkumpul, daya gravitinya meningkat dan menarik lebih banyak debu dan gas daripada nebula sehingga termampat dan membentuk berbola gas. Kemudian, apabila berbola gas mempunyai daya tarikan graviti yang tinggi, tekanan meningkat menghasilkan suhu tinggi sehingga berlaku pelakuran nuklear gas hidrogen yang membebaskan helium, haba dan cahaya. Lalu, tindak balas nuklear di teras bintang akan berterusan dan menghasilkan tenaga. Oleh itu, tekanan ke atas teras juga berterusan bagi membolehkan tindak balas nuklear berlaku. Tekanan demi tekanan dan pada masa yang sama, atom hidrogen yang semakin berkurangan di teras akibat tindak balas nuklear membuktikan bahawa bintang juga akan mati. Dan apabila bintang hampir sampai ajalnya, maka hidrogen yang menyebabkan tindak balas nuklear akan habis. Tekanan ke atas teras menyebabkan tindak balas lain berlaku di mana lahar-laharnya akan memancut keluar ke permukaan. Letupan yang kuat akan terhasil dan bintang tersebut akan musnah. Letupan ini dikenali sebagai letupan supernova. Selepas letupan supernova ini, yang tinggal adalah sama ada bintang keledai neutron atau lohong hitam. Kedua-dua ini dikenali dengan satu nama umum iaitu sisa bintang. Seterusnya jenis-jenis bintang. Bintang pertama ialah bintang neutron. Dia dibentuk oleh pengurangan bahan api bintang yang besar, supernova. Bintang yang terkecil dan paling padat dan mempunyai radius pada urutan 10 km. Jisim dia antara 1.4 dan 2.16 masa surat. Dia memancarkan aliran radiasi apabila berputar pada kerujuan tinggi. Oleh itu, dia juga disebut pulsar. Berangsur menjadi sejuk dan airnya tidak dapat dikesan lagi. Seterusnya bintang ganda. Bintang ganda ni adalah terdiri daripada dua bintang terikat secara graviti atau ikatan medan graviti kuat antara satu sama lain. Dia memainkan peranan penting dalam bidang astrofizik. Daripada keadaan pengamatan orbitnya, para ahli astronomi dapat menentukan jisimnya. Jisim bintang tunggal ditentukan melalui hubungan jisim luminosity yang diturunkan dari pengamatan bintang ganda. Seterusnya, gergasi merah. Bintang gergasi dengan jisim yang rendah atau sederhana, lebih kurang 0.5 hingga 10 jisim surat. Atmosfera luarnya mengembun dan lemah menyebabkan jejarinya menjadi amat besar dan permukaan suhunya rendah, lebih kurang 5000 Kelvin dan ke bawah. Dan rupanya adalah dari jingga kekuningan kepada merah. Gergasi merah yang ketara di langit malam termasuklah Aldebaran,
Arcturus, Gamma Perseus, Antares, dan Betelgeuse. Seterusnya, bintang hypercepat ataupun dalam Englishnya Hypervelocity Star. Merupakan bintang-bintang bersendirian yang bergerak pantas untuk melarikan diri daripada genggaman graviti galaksi Milky Way. Boleh dilihat seperti dalam gambar, dan dia bergerak dengan kecepatan sangat ekstrim, lebih daripada 1,000 km per detik. Seterusnya, cara peredaran bintang. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 76, Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang orbit. Innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Kenapa Allah bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang, iaitu orbit, tapi bukan bersumpah dengan bintang itu sendiri? Inilah sebab orang-orang jahiliah pada zaman Nabi Muhammad mengenai sumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Mereka mengatakan tempat beredarnya bintang-bintang itu adalah satu yang maha agung. Maka layaknya bagi bersumpah dengan kerana jauhnya tempat beredarnya bintang tersebut dari kita. Dalam Al-Quran telah menceritakan tentang orbit di mana tempat-tempat bintang untuk beredar. Itulah cara bintang beredar. Kita teruskan dengan jenis perataan yang membawa maksud bintang. Yang pertama adalah An-Najm atau An-Nujum. Disebut sebanyak 13 kali dalam Al-Quran. Bintang ini menunjukkan arah tanda 11 solat sunat sebelum subuh. Yang kedua ialah Al-Kawkab atau Al-Kawakib. Disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Buruj. Disebut sebanyak 3 kali juga dalam Al-Quran. Al-Tariq disebut sebanyak 1 kali sahaja dalam Al-Quran. Kelima adalah Al-Shura, disebut hanya 1 kali dalam Al-Quran. Bintang ini yang sangat besar dan cerah. Bintang ini dikenali sebagai bintang Sirius yang telah dijadikan Tuhan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah dahulu. Yang keenam adalah Al-Bunus, disebut 1 kali dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Al-Masabih, disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Bintang yang menghasilkan cahaya yang terang. Seterusnya adalah jenis-jenis bintang paling cerah menurut kajian sains. Pertama ialah Sirius atau Alpha Canis Majoris, bintang paling cerah di langit. Sirius dapat dilihat dari hampir mana sahaja di bumi, kecuali di garis lintang di atas 73.284 darjah utara. Ia juga dapat dilihat dengan mata kasar ketika matahari masih di atas cakrawala. Yang kedua ialah Canopus Alpha Carini, bintang kedua paling terang selepas Sirius. Tarikh terbaik untuk melihat adalah 28 hingga 25 Disember. Orang di sekitar Khatulistiwa dapat melihat Canopus, bintang gergasi kuning putih yang terang. Yang ketiga adalah Rigil Centaurus atau Alpha Centauri. Bintang ini ketiga paling terang di bumi Centaurus. Bintang ini adalah sistem 3 bintang yang kelihatan seperti satu bintang jika dilihat dari jauh. Sistem bintang yang paling dekat dengan sistem Suria. Ia juga dapat dilihat oleh orang yang berada di bahagian selatan bumi. Yang keempat, Arcturus Alpha Bootis. Bintang ini adalah bintang paling terang di Bulus Bootis, paling terang di langit utara. Hampir dapat dilihat di seluruh bumi kerana tidak jauh dari khatulistiwa langit. Bintang ini dapat dilihat pada bulan April, yang adalah masa yang terbaik. Ia dapat memancarkan tenaga 180 kali lebih terang daripada matahari dari kebiasaannya, iaitu 110 kali sahaja. Yang kelima, Vega atau Alpha Lyrae, bintang paling terang di Buruj Lyra dan kelima paling terang di langit. Bintang kedua paling terang di langit utara selepas Arcturus. Hanya akan bersinar 1 bilion tahun, 1/10 dari jangka hayat matahari. Ia juga mempunyai putaran yang sangat panas. Seterusnya Capella atau Alpha Aurigae,
Bintang paling terang di buruj Auriga dan keenam di langit. Bintang yang paling bersinar di langit utara selepas Arcturus dan Vega. Terdiri daripada dua bintang yang keduanya 10 kali lebih besar dari cahaya matahari. Jarak dari bumi adalah 42 tahun cahaya. Yang terakhir adalah Rigel atau Beta Orionis. Bintang paling terang di buruj Orion, ketujuh paling terang di langit malam. Suhu bintang ini sekitar 11,000 darjah Kelvin. Ia berdiameter 79 kali lebih besar dari matahari dan berjisim 2 kali lebih besar. Akhir sekali ialah fungsi bintang. Yang pertama, bintang berfungsi untuk melempar setan-setan yang akan mencuri berita langit. Dalam surah Al-Mulk ayat kelima, Allah berfirman, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Seterusnya, bintang berfungsi sebagai penerang dan penghias langit dunia. Di dalam surah Al-Mulk ayat kelima, Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Akhir sekali, bintang berfungsi sebagai penunjuk arah. Dalam surah An-Nahl ayat ke-16, Allah berfirman yang bermaksud, dan dia menciptakan tanda-tanda yakni penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Bagaimana yang dikatakan bintang itu sebagai penunjuk arah? Allah menjadikan para musafir tanda-tanda yang mereka dapat gunakan sebagai petunjuk di bumi dan sebagai tanda-tanda di langit atau dikenali sebagai buruj. Apakah itu buruj? Buruj merupakan sekumpulan bintang-bintang yang membentuk sesuatu bentuk, imej atau corak di langit. Dalam arti kata lain, buruj-buruj ini terdiri daripada beberapa buah bintang yang berdekatan bagi menghasilkan sebuah corak yang menarik. Buruj ini boleh dilihat pada waktu malam di ruang angkasa. Bintang-bintang ini memancarkan cahaya yang sangat terang menyebabkan ianya boleh dilihat di bumi. Kesatuan Astronomi Antarabangsa telah menjumpai dan menamakan kira-kira 88 jenis buruj. Berikut merupakan beberapa jenis buruj. Manusia menggunakan 4 jenis buruj ini kerana sering terlihat dan amat terang di ruang angkasa. Bagi buruj biduk dan buruj pari amatlah berguna bagi para pelayar kerana bertindak sebagai kompas. Ianya dijadikan sebagai panduan untuk menunjukkan arah di laut yang luas. Buruj biduk yang berbentuk seperti senduk digunakan untuk menunjukkan arah utara. Manakala buruj pari pula yang berbentuk seperti rangka layang-layang digunakan untuk menunjukkan arah selatan. Bagi buruj belantik dan Scorpio pula digunakan para petani dan peladang sebagai peringatan untuk mereka menanam dan menuai hasil ladang mereka. Buruj belantik yang menyerupai seperti pemburu digunakan untuk menunjukkan musim menuai, manakala buruj Scorpio yang terlihat seperti kalajengking digunakan untuk menunjukkan musim menanam. Itu sahaja daripada kami. Kami akhiri pembentangan kami dengan ucapan terima kasih.